Okey, kita bersama dengan tuan punya laporan Adam Zamri. Adam, kita start dengan bergu lelaki ketiga lah dalam pasukan negara, T. Kai Wun dan juga Man Wei Chong yang enggan menjadi pemanas bangku simpanan saja. Tapi Adam, memandangkan mereka baru meraih gelaran sulung Said Modi baru-baru ni, pasti mereka berada pada prestasi terbaik. Benar, ketika ini kalau diikutkan mereka masih mempunyai momentum daripada kejohanan Said Modi di India. Namun harus juga diingat ketika ini saya kata sebelah kakilah. Gandingan pertama sudah semestinya pemenang pingat pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo, Aaron Chia dan So Woo-yik. Cuma tinggal lagi siapa gandingan kedua kerana Nur Izzuddin dan Gozife kadang-kala mampu untuk menghadirkan mata, mampu untuk laksanakan tugas seperti mana dikatakan oleh Reksi, bukan saja untuk wanita, lelaki juga tidak akan ada scratch pair, tidak akan ada pemisahan menukar-nukar pasangan. T. Kai Wun dan Man Wei Chong saya kira satu pasangan muda yang bersemangat. Tetapi dilemanya adalah apabila kita akan memulakan saingan pada Rabu nanti untuk aksi lelaki menentang Singapura, saya boleh katakan walaupun untuk gandingan kedua Singapura mungkin ada kelebihan untuk kita, namun kita tidak boleh merendah-rendahkan mereka. Ketika ini situasinya bukan lagi seperti 5 tahun sudah di mana kita gentar dengan Singapura, tetapi kini kita mahu memastikan kemenangan mutlak. Ini adalah perlawanan yang penting, perlawanan maruah. Kita tidak boleh, kalau boleh jangan bagi satu mata pun kepada lawan. Tetapi adat permainan, sesiapa yang hebat, yang tangkas pastinya akan menjulang mata. Tinggal lagi pemain-pemain negara perlu sedar yang kali ini mereka mempunyai semua kelebihan. Ada penonton, beraksi di laman sendiri, diberikan peluang untuk menguji gelanggang lebih awal. Jadi berbalik kepada soalan anda, T. Kai Wun dan Man Wei Chong, saya kira mungkin perlawanan pertama ni mungkin bukan berpihak kepada mereka, tetapi mana tahu kalau kita sudah menang ini, mungkin di perlawanan seterusnya peluang akan diberikan untuk mereka untuk merehatkan sama ada Aaron Chia, Woo-yik ataupun merehatkan Zife ataupun Izzuddin. Okey, nak sentuh tentang statement Reksi tadi, Adam ada sebut tentang tak ada pasangan eksperimen untuk kejuaraan kali ini. So, adakah pendekatan ini kerana Reksi lebih ingin menguji semua pasangan yang ada, kemampuan mereka daripada nak fikirkan strategi mengelirukan lawan je? Tidak, kerana seperti yang telah diperjelaskan oleh Reksi sebentar tadi, dia tidak mahu ambil risiko. Pemain-pemain sudah mendapat keserasian, mencipta keserasian. Keserasian itu bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Macam mana pasangan itu tahu bergerak ke depan, ke belakang dan sebagainya, bola siapa yang harus disambut dan sebagainya. Jadi ketika ini mereka sedar ini penting, tidak boleh bereksperimen, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang di luar batasan normal. Kekalkan apa yang mereka telah berlatih selama ini, kekalkan apa yang telah diterapkan ketika sesi latihan. Jadi sebab itu gandingan-gandingan kalau untuk wanita menentang Jepun, walaupun Jepun menurunkan pasukan kedua, Peli Tina saya kira mereka prospek. Apa pun jadi mereka perlu sumbangkan mata kerana dari sudut ranking mereka tinggi. Tinggal lagi Anna Cheong dan juga Teo Mei Sing perlu terjemahkan apa yang mereka pamerkan di Said Modi ke dalam perlawanan menentang Jepun nanti. Kelebihan juga untuk India kerana mereka bakal melihat, kerana jadual asal jika tidak silap India dulu, namun sudah ditukar. Malaysia akan membuat perhitungan dengan Jepun. Jadi India mempunyai kelebihan, dia akan melihat kita. Jadi memantau dulu. Jadi mereka juga bukan calang-calang walaupun tiada Pursala Sindhu dan sebagainya. Mereka ada Malvika Bansot, ada Ashmita Chaliha dan juga Ashkar Kashyap. Mereka ini adalah finalis-finalis ketika Said Modi tempoh hari, dan mereka juga menonton pemain-pemain Malaysia yang beraksi di terbuka India, Odisha Open dan juga Said Modi. Jadi kelebihan juga untuk India ketika ini. Jadi esok saya suka untuk menjaga kerana Jepun kali ini agak misteri bagi saya. Tiada kelibat Pak Jubong. Dan hari ini juga saya tidak berkesempatan untuk melihat mana-mana pemain. Jadi kita mengharapkan yang terbaik untuk Camp Malaysia, terutamanya skuad wanita yang akan membuat perhitungan dengan Jepun nanti.
Okey, nak sentuh tentang World Champion ya, Loh Ken Yew. Dia training seorang kan dengan tim Hong Kong seperti laporan Adam tadi. Tapi jelaslah keazamannya di kejohanan ni. Tapi mesti ada laporan lain yang Adam nak kongsikan pasal Ken Yew kan? Baik, sebenarnya tidak kekok kerana dia datang dari Dubai, dia perlu kuarantin, lengkapkan kuarantin seperti yang termaktub oleh kerajaan Malaysia. Tinggal lagi kawan-kawannya yang lain baru tiba semalam kerana ada pelepasan VTL antara Malaysia dan Singapura. Tetapi tidak kekok kerana apa? Kerana di sana ada Lee Cheuk Yew, dia pernah berlatih bersama di Dubai. Di situ ada Angus Engkalong. Saya rasa Ken Yew sudah kenal lama Angus Engkalong dan juga beberapa pemain-pemain Hong Kong yang lain. Nampak dia tidak kekok, membuat boleh katakan hanya menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang dan sebagainya. Dia tahu apa yang dilakukan. Cuma kali ini perlawanan tumpuan, dia sedar kehangatan antara pertemuan dia dan juga Lee Zijia. Namun ini bukan perlawanan individu. Untuk menang, sesebuah negara itu perlu mencapai 3 mata. Jadi ada 3 wakil perlu mencatatkan kemenangan. Kalau dia saja mencatatkan kemenangan, kawan-kawannya lain gagal melakukan sedemikian, apalah artinya? Kerana kali terakhir Singapura membuat debut, bukan debut, membuat penampilan kali terakhir adalah pada 2014 di New Delhi. Sudah cukup lama untuk Republik itu beraksi di pentas tertinggi untuk kejohanan berpasukan. Jadi Singapura juga ingin akan sesuatu keajaiban. Malaysia mahu mempertahankan maruah. Jadi pertembungan yang saya kira cukup unik Rabu nanti. Inilah yang mengujakan saya dengan Ed daripada minggu lepas lagi kan. Dan lebih mengujakan apabila tadi kita dengar komitmen yang dikatakan oleh penganjur untuk pastikan kenaikan kes COVID-19 ni tak menjejaskan kejohanan. Macam rasa sikit lega lah, Dam. Ya, benar. Kalau dilihat di media sosial, kebanyakan peminat-peminat badminton teruja untuk saingan kali ini. Namun apakan daya, tidak banyak ruang ataupun tempat duduk yang boleh diberikan kepada penonton kerana bagi mengekang ataupun mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi kalau kita lihat ataupun anda ingat keadaan pekarangan pusat convention Setia Alam tu, di luar tu ada padang luas. Kalau sebelum ni hari Minggu keluarga membawa pelbagai lah, ada yang berkelah dan sebagainya, ada yang bermain buih, ada yang bermain layang-layang. Jadi saya kira tempat itu cukup lapang dan akan ada skrin besar dipasangkan nanti untuk tontonan umum. Jadi ramai-ramai boleh datang ke sana, tapi dalam masa yang sama perlu menjaga jarak, SOP dan sebagainya lah. Kita nak sokong, kita nak berikan dukungan kita kepada pasukan kebangsaan, tapi dalam masa yang sama kita kena jaga diri. Kita tidak mahu menambah sebarang kes yang ketika ini semakin meningkat di Malaysia. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Yang belon air itu kan, bukan mandi buih kan? Sis, bukan, itu tak boleh. Jangan buat perkara-perkara di luar tabi'i di halayak ramai. Madam, gurau Jadan jangan marah. Terima kasih. Tidak. Memang saya macam ni. Adam memang macam pensyarah tadi. Tapi betul kata Adam, SOP itu semua kena jaga. Terima kasih, Adam. Sama-sama.